Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Wa qala asy-syaikh asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Thumma sini. Thumma i'lam anna ma dhakarnahu fi fadlil ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajha Allah ta'ala. فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سورة الشورى. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أي لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أي من المسلمين عالم لا ينتفع بعلمه. وفي ذم العالم الذي لم يعمل أيضا أخبار كثيرة وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. ثم i'lam, kemudian ketahuilah olehmu, ketahuilah olehmu, ini siapa? I'lam, ini hantar. I'lam, ini yang tukang baca ni, yang tukang belajar ni kita lah. Muta'ayyin lah. Maknanya orang yang tertentu lah. Orang yang tertentu. Makna hantar, kalau yang baca maknanya orang yang di depan lah. Orang di depan, orang yang tukang baca itulah i'lam. Kalau baca a'lamu tu fa'il madhi, saya tahu ni, bukan ni fa'il amar kepada alimah. I'lam, ketahuilah oleh engkau. Oleh engkau tu itu fa'il dia lah. Annama dzakarnahu, bahawa barang yang kami sebutkan itu, apa yang kami sebutkan itu, dzakarnahu, ma dzakarnahu, apa yang kami sebutkan itu, yang kami sebutkan dahulu, fi fadlil ilmi, pada kelebihan, ada tentang kelebihan ilmu, orang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu itu, yang jadi lebih itu bila? Innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajha Allah ta'ala. Hanyalah ia, innama huwa, hanyalah kelebihan itu dikira ada, fi man, bagi sesiapa yang menuntutnya, menuntut siapa tu, menuntut ilmu itulah,
dalam keadaan muridan, dalam keadaan berkehendak bihi dengan menuntut ilmu tadi wajh Allah. Berkehendak apa? Berkehendak mendapat keredaan Allah. Wajah Allah Ta'ala. Dapat wajah Allah Ta'ala dengan makna mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang begitu, dapatlah kelebihan ilmu yang dibicarakan sebelum daripada ini. Daripada ini ayat-ayat menunjukkan kelebihan ilmu. Hadis-hadis yang menunjukkan bahawa orang yang belajar itu dirahmati oleh Allah Ta'ala, malaikat itu mengembangkan sayapnya. Binatang-binatang di darat dan di lautnya beristighfar kepada orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Jadi semua itu adalah untuk yang macam mana, untuk orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waman arada liqaddin dunyawiyyin, barang siapa yang menghendaki ilmu tadi, maknanya dia belajar tadi atau dia mengajar tadi kerana tujuan dunia. Kamalin, seperti malin, seperti kerana harta, au riyasatin, atau kerana mau menjadi pemimpin, au mansabin, atau kerana nak dapat jawatan. Dapat jawatan adalah kelebihan dia. Au jahin, atau mendapat pangkat, mendapat kemuliaan. Au syuhratin, atau mendapat kemasyhuran. Au nahwi dzalika, ataupun yang seumpama dengan yang disebutkan itu, min nahwi dzalikal mazkur, itu fahuwa mazmum, maka yang demikian itu adalah tercela, dicela. Jadi kenalah mencari ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari ilmu syarak terutamanya mencari kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membetulkan ibadah kita, membetulkan pegangan kita, untuk untuk menyelesaikan fardu ain, untuk menyelesaikan fardu kifayah, untuk menasihati orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan dakwah dan seumpamanya. Itu dipanggil niat yang ikhlas. Adapun belajar ilmu tujuannya ialah untuk mendapat dipuji orang, ataupun kerana nak kerja. Kalau belajar nanti dapat kerja yang besar, dapat ijazah. Nanti boleh jadi tok imam, nanti boleh mengajar dan seumpamanya, boleh dapat kereta besar. Kalau begitu niatnya, maka itu niat daripada awal tidak betul. Itu bahaya. Yang demikian itu tidak mendapat pahala. Pahala, bahkan mendapat dosa. Itu. Tapi walaupun begitu, dibahas oleh para ulama, adakah kalau guru itu melihat anak muridnya itu, tengok anak murid. Anak murid dia belajar itu tujuan untuk dunia, maka haram dia mengajar. Setengah kata. Setengah kata tak boleh kita sisihkan. Tak boleh sisih. Yang maknanya belajar kerana dunia pun ajarlah dahulu. Ajarlah dahulu. Kerana Allah Ta'ala bagi dia permulaan jalan yang baik. Mudah-mudahan nanti dia bila dah belajar nanti dia akan betulkan niat. Dia akan betulkan niat. Gitu. Adapun kerja itu itu rezeki Allah Ta'ala. Ada orang belajar, orang belajar masyarakat, Allah Ta'ala janjikan rezeki ni akan ada, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang tu kalau kita tak niat pun, dia pun datang juga. Itu adalah kelebihan ilmu. Ilmu itu datang bersama dengan package dengan kelebihan. Tapi kita kenalah belajar ataupun mengajar ataupun menulis ataupun apa semua sekali berkaitan dengan ilmu, mestilah kerana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita cari ilmu, menceritakan tentang kelebihan ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW meninggalkan pesaka berbentuk ilmu, tidak meninggalkan pesaka berbentuk harta benda. Oleh kerana itu kita pun ambillah bahagian itu, ambil bahagian. Dan maknanya nak diterangkan di sini, yang ada kelebihan pada ilmu tadi ialah orang yang niatnya betul. Maka yang pertama, niat itu kena betul. Ini kata sebahagian daripada para salafus salih, talabna al-ilma lid-dunya atau li ghairillah. Mula-mula dahulu kami mencari ilmu kerana nak dapat kelebihan dunia.
ataupun mencari ilmu kerana tujuan selain daripada Allah Ta'ala. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Fa'aba al-ilmu illa ayyakuna lillah. Apabila dah belajar tadi, maka ilmu itu dia tidak mahu tunduk. Maka ilmu itu tidak mahu, ilmu itu tidak dapat, dia tidak dapat ilmu tadi, melainkan aba ayyakuna illa lillah. Melainkan mencari ilmu itu kerana Allah. Jadi asal dia cari kerana dunia. Bila dah kenal ilmu tadi, ilmu itu pula membawa dia supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah setengah pada ibu bapa ataupun setengah pada guru, dia menggalakkan anak murid dia belajar. Walaupun tahu belajar ni tujuan untuk dapat habuan dunia dan kesenangan lah, untuk dapat sijil, untuk dapat apa. Tapi harapannya ialah itu yang nampak ni susah juga, yang tak nampak ni susah. Bagi orang yang baru lagi susah ni. Tapi berharap mudah-mudahan nanti apabila belajar ilmu itu dia akan mengajarkan tentang keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas, ilmu dia itu tadi dia mudah untuk dapat. Begitu. Walaupun begitu ada juga orang yang alim tapi tak ada ikhlas, tak ada ikhlas tapi dapat pandai alim. Ramai juga yang begitu. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dibahagikan imam, ada bagi orang alim ada dua. Satu, alimu al-akhirah, ulama al-akhirah, ulama akhirat. Ini ulama yang baik. Ini yang mencari keridaan Allah Ta'ala, mencari habuan negeri akhirat. Kemudian ada ulama as-su, ulama yang jahat. Nak jadi ulama itu susah dah. Bukan senang jadi ulama itu. Kena baca buku, kena menghafal, kena mengulang, kena menulis, kena mengajar, kena menjawab soalan, ada perbincangan, memakan masa bertahun-tahun. Tapi bila dah jadi pandai itu pula, maka ada dua pula. Ada ulama al-akhirah dan ada ulama al-ulama'u as-su. Ada ulama yang jahat, ulama us. Waliyadzubillah, kita minta jauh daripada jadi ulama yang jahat. Ada ulama yang jahat itu timbul jahat dia itu kerana niat dia awal, niat dia tak betul. Tujuan dia untuk apa? Untuk dapat kelebihan dunia semata-mata. Untuk dapat itu. Nah, kalau orang Yahudi tu lagi sampai tukar kitab semua sekali. Waliyadzubillah. Kerana itu belajarlah, tujuannya ikhlas dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi. Barang siapa yang menghendaki, ladang di akhirat. Maknanya siapa yang menghendaki kesuburan, ladang dia subur di negeri akhirat. Ini balasan di akhirat tadi seumpama ladang, subur di negeri akhirat, nazid lahu fi had. Maka kami akan tambahkan baginya kesuburan tadi di ladang di negeri akhirat. Wa man kana yuridu hartha dunya, barang siapa yang menghendaki ladang di dunia, bahagiannya di dunia sajalah. Nu'tihi minha, kami akan jadikan subur juga di dunia tadi dengan harta, dengan segala kesenangan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sedangkan yang di akhirat, maka tidak adalah baginya di akhirat itu akan bahagian apa-apa lagi. Tak ada lagi. Tapi kalau orang tadi dia beramal untuk akhirat, tapi ada juga dapat bahagian untuk dunia. Tapi kalau orang yang beramal untuk dunia, maka dia tak dapat sedikit banyak akhirat. Orang yang beramal untuk akhirat, maka dunia Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Ta'ala pelihara. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yantafi'u bihi, pun boleh yuntafa'u bihi fil akhirah. Barang siapa yang belajar satu ilmu yang dia
mengambil manfaat dengan ilmu itu di negeri akhirat. Maknanya yang sepatutnya, kalau kita baca yang tadi, maknanya yang sepatutnya dia itu mengambil manfaatlah daripada ilmu itu untuk akhirat. Atau kata kita man ta'allama al-ilma, man ta'allama ilman yuntafa'u bihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu lafaznya maka yuntafa'u. Ini dari segi bahasa. Dapatkan lafaz yang betul itu kena tengok dalam apa kita hadis. Ta'allama ilman yuntafa'u bihi. Barang siapa yang belajar ilmu yang dapat manfaat dengan ilmu tadi di negeri akhirat. Biasanya ilmu itu dapat manfaat di negeri akhirat nanti. Maknanya jenis ilmu apa ni? Jenis ilmu halal dan haram. Jenis ilmu fiqh, ilmu tauhid. Jenis ilmu akhirat ni. Yang khalis semua ilmu dunia ni untuk ke akhirat juga. Ilmu doktor itu pun kedoktoran. Itu pun fardu kifayah. Ilmu berniaga itu pun fardu kifayah. Mesti cukup semua orang Islam. Tapi maknanya dia belajar ilmu yang sepatutnya untuk akhirat. Yuridu bihi aradan minad dunya. Yang dia kehendaki dengan ni bukan akhirat tapi aradan minad dunya. Mata benda daripada dunia. Lam yarih, maka dia tidak mencium. Lam yarih raihata al-jannah. Al-jannah. Maka dia tidak akan mencium bau syurga. Bau syurga ni 500 tahun perjalanan sudah pun ada bau. Maknanya kita 500 tahun lagi nak pergi. Perjalanan tu jarak dia 500 tahun perjalanan. Dah ada bau. Tapi yang ni bau syurga pun tak bau. Lam yajid rihah. Dia tidak akan dapat mencium bau ni. Tidak dapat mencium bau syurga. Allah, ini besar ni pada minyak. Pada minyak. Kita harap maknanya kita membetulkan niat lah. Kalau sekiranya kita tersilap, itu bahaya sekali. Belajar dalam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandai, jangan jadi ulama asyik. Jangan jadi orang alim yang jahat. Menggunakan dalil-dalil agama untuk berbaik dengan Israel, untuk menolong orang Palestin. Sebab itu tidak, itu menunjukkan bahawa menggunakan ilmu bukan untuk kebaikan. Digunakan ilmu kerana jawatan. Menggunakan ilmu dengan tujuan untuk dapat hapuan daripada negara masing-masing. Sedihlah ni, sedih. Ramai orang akhirnya begitu. Kadang-kadang ulama-ulama itu ditekan kalau tak buat begitu. Kalau tak buat begitu dipenjarakan, disakiti dan seumpamanya. Tapi ada yang sengaja buat begitu kerana menyokong dasar negara negeri Arab kan. Itu sedih. Tujuannya kerana untuk memantapkan, untuk memperteguhkan pemimpin-pemimpin yang tertentu. Yang tidak mengikut syariat Islam. Sedih cerita tentang orang Palestin ni, tentulah sedih. Hampir negara Arab pada ketika ini semuanya menyokong Israel. Semuanya mahu berdamai dengan Israel. Hampir lupa pada perjuangan untuk membantu rakyat Palestin. Bahkan rakyat Palestin sering disalahkan di dalam masalah menentang Israel. Walhal Israel ini Yahudi ini jahat. Kalau kita ikut undang-undang yang dibuat, semua ikut, orang Palestin ikut. Dia buat undang-undang lagi. Dia batalkan undang-undang tu sampai yang kita tak boleh ikut. Dia akan buat undang-undang yang teruk sekali. Konon kita boleh ikut sangat undang-undang. Tapi sampai kita ikut, dia buat ni kita ikut lagi, buat ni ikut lagi. Dia akan buat sampai benda yang memang kita tak boleh ikut. Kat mana? Itu kita nak duduk tanah itu pun diambil tanah. Tanah Palestin yang luas itu. Ya. Kemudian tinggal sikit saja. Yang sikit itu pun diambil lagi. Dia kata ni tak boleh. Yang ni untuk Yahudi juga. Dia lari sikit. Yang ni untuk Yahudi juga. Lari lagi. Ini. Allah. Itulah orang di Palestin sangat menyedihkan. Waliyahzubillah. Jangan jadi ulama.
Ulama yang mencari duit saja, berbangga-bangga dengan karakter, dengan apa semua sekali. Waliyadzubillah. Pada itu tujuan. Tapi kalau jadi begitu tak apa. Imam Malik rahimahullah taala ini orang yang kaya, banyak harta. Bahkan dia ada kuda-kuda yang banyak. Kalau kita kereta yang banyak lah. Dia bagi Imam Asy-Syafi'i pilih mana kuda yang Imam Syafi'i suka. Imam Syafi'i ini pandai menunggang kuda. Cakap. Kalau kita resta lah. Buat kereta tadi. Pilihlah mana yang kau nak. Imam Malik dia menerima hadiah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia tidak menerima hadiah daripada sesiapa saja dia tak terima. Makan dia, itu apa nama mak dia yang masak. Baju dia apa semua sekali ayah dia yang ikhtiarkan. Dia tak menerima pemberian orang lain. Itu warak. Ada ulama apa yang hadiah maka diterima hadiah. Sama sekali diterima. Jadi itulah ulama-ulama tak sama. Ada yang kaya raya pun ada juga. Seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala itu kaya. Dalam perjalanan dia suatu ketika dia dengan kereta kudanya diikuti oleh pengiringnya ramai. Berjumpa dengan orang Yahudi, orang Yahudi yang miskin dan yang jenis kerja keras. Kerjanya mengangkat minyak, minyak zaitun kemungkinannya. Jadi bau badannya pun busuk. Jadi dia tengok Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bersama dengan dia punya istilah dia punya apa? Pengiring dia semua sekali berjalan. Kalau kita ada kereta besar, ada kereta ikut. Dia pun kata, engkau adalah Syekh Al-Hadith. Bukankah kata Nabi kamu, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Bukankah Nabi kamu kata bahawa dunia itu adalah penjara kepada orang mukmin dan merupakan syurga kepada orang kafir. Fa ayyu sijnin anta fihi wa ayyu jannatin ana fiha. Kalau begitu betul sabda Nabi kamu itu penjara manakah yang kamu duduk sekarang? Mewah sangat. Nampak mewah sangat. Dan yang Nabi kamu kata orang kafir itu seperti duduk dalam syurga itu, syurga manakah yang aku berada sekarang? Susah sangat hidup. Sedangkan Nabi kamu kata orang kafir duduk dalam syurga dalam syurga. Kemudian kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, katanya ialah itu sekiranya engkau balik ke negeri akhirat, maka engkau akan lihat apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang beriman. Kau bandingkan dengan apa yang aku ada kelebihan pada hari ini, harta yang banyak semua sekali, ada pengiring, ada ini semua sekali. Kalau banding dengan akhirat, ibaratnya seperti aku berada di penjara saja. Maknanya di akhirat ni lagilah nikmatnya melimpah ruah. Dan bandingan engkau itu seperti di dunia ini, engkau rasa susah, engkau rasa tak senang. Tapi perbandingannya kalau engkau pergi negeri akhirat, lagi teruk engkau daripada keadaan itu. Maka seolah-olah dunia ketika itu seumpama syurga. Berbanding engkau, dunia engkau sekarang ni, ibaratnya seperti engkau duduk dalam syurga. Berbanding dengan engkau duduk di dalam api neraka yang panas, yang teruk siksaannya, dan lama masanya yang tidak habis-habis. Begitulah jawapan Ibn Hajar kepada Yahudi yang bertanya tentang hadis Nabi tadi. Dia nak kata hadis tu tak betul. Nabi kata orang mukmin duduk dalam penjara. Tengok Ibn Hajar kaya. Orang kata Nabi engkau kata orang kafir seperti duduk dalam syurga. Tapi aku ni apa yang ada lebih susah lagi hidup atas dunia. Maka itu diterangkan oleh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala.
Jadi harta ni dia bukanlah tujuan, dia bukan semestinya bila orang tu kaya dia mulia, dia orang miskin dia hina. Dan bukan juga orang miskin dia mesti mulia, dan bukan mesti orang kaya dia mesti hina, bukan. Nah, ini kefahaman kena betul lah. Fahaman kena betul. Harta yang baik di tangan orang yang baik, maka dia akan lebih baik. Orang mukmin yang susah, maka dia sabar. Orang mukmin yang Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Cuma yang tak boleh ni niat nak mencari dunia. Itu yang tak boleh. Niat. Niat nak cari dunia semata-mata. Para ulama ni dalam sejarah Islam, kalau pemimpin itu memberi penentuan pada ilmu, maka para ulama mendapat kedudukan yang tinggi. Kalau jenis pemimpin yang tidak ambil cakna tentang ilmu pengetahuan, maka artis-artis lah yang dapat faedah yang banyak. Tapi para ulama ini, mereka tidak melihat itu sebagai benda yang utama, tidak. Walaupun pada zaman orang tak ambil hal tentang ilmu, tapi ulama-ulama menulis kitab-kitab yang luar biasa. Kerana mereka bukan mencari harga di sisi manusia, tetapi harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berserah seperti itu. Berserah. Tapi pemimpin tadi, bila ada pemimpin yang baik itu, maka perkembangan ilmu menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Tapi yang penting kita jangan kerana dunia. Dapat dunia tak apa. Buat kerana dunia. Buat kerana dunia itu jangan. Tapi kalau orang yang baru belajar, nak belajar tak apalah belajar. Jadilah macam tadi, mudah-mudahan seperti kata salafus salih. Kata salafus salih. Jadi, yang tadilah. Talabna al-ilma di dunia fa'aba ayyakuna illa billah. Kami pada mulanya tuntut ilmu ni tujuannya untuk dunia. Jadi bila dah kami kenal ilmu tadi, ilmu itu tidak mahu. Ilmu itu tidak mahu melainkan supaya ia diikhlaskan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati ay minal muslimina alimun la yantafi'u bi'ilmihi. Seteruk-teruk manusia adaban, seteruk-teruk manusia dari segi apa? Dari segi azab. Seteruk-teruk manusia dari segi azab. Asyaddun nasi adaban yaumul qiyamah, pada hari kiamat, iaitu di kalangan orang Islam. Manusia yang teruk sekali tentulah orang kafir yang teruk ni. Teruk orang munafiqin terdarkil asfali minan nar. Itu pun orang munafik ni makna orang yang kafir. Tapi dia kafir sebenarnya. Tapi berpura-pura saja. Berpura-pura. Maknanya kafir akidah lah. Munafik tu munafik akidah, bukan munafik akhlak. Yang begitu. Tapi ini yang kena azab juga. Tapi di kalangan orang Islam, alimun la yantafi' bi'ilmi. Orang alim tapi dia tak dapat manfaat dengan ilmu. Wal iyad billah. Mudah-mudahan ilmu itu menyelamatkan kita. Jadi Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu boleh menjadi hujjah yang menyembelahi kamu dan boleh menjadi hujjah yang menentang kamu. Menentang kamu. Al-Quran itu kalau Quran menentang kita, apalah. Kita berharap dengan ada Quran, dengan ada ilmu, dia akan menjadi peguam bela kita lah di akhirat. Jangan dia pula menjadi saksi pada pihak pendakwa. Jadi itu teruk kita kena. Teruk kita kena. Tapi damil alim, dan pada mencela orang alim, alladhi lam ya'mal, yang tidak beramal, tak beramal dengan ilmunya, aidan akhbarun kathirah. Ada juga hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis yang banyak cerita tentang orang yang tidak beramal dengan ilmu. Tapi kena tengoklah, bukan semua ilmu yang boleh amal. Contohnya, orang mengajar ilmu berkahwin lebih. 3, 4. Dia kahwin 1 je. Yang tu tak apa. Ada juga orang mengajar zakat. Mengajar tentang zakat. Dia sendiri duit tak ada. Zakat tak pernah keluar. Tapi itu menyelesaikan fardu ain, fardu kifayah untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk belajar.
Bukan semua ilmu kita boleh belajar. Contohnya belajar tentang ilmu haid dan nifas. Kita laki-laki dah. Jadi ilmu haid dan nifas kita tidak mengalaminya sendiri ya. Tetapi pada isteri, pada anak-anak, dan pada orang lain yang seumpamanya. Bukan maknanya semua ilmu kita boleh beramal. Adalah ilmu yang tak boleh beramal. Ada itu. Tapi belajar itu mendapat kelebihan. Ini makna yang tidak beramal ni maknanya maknanya dia ada ilmu tapi dia tak ingat pada Allah Taala. Itu maknanya. Yang tak berusaha untuk cari kelebihan di akhirat. Yang wajib pun dia tinggalkan. Yang haram pun dia tentang dan seumpamanya. Yang tu maknanya kata-kata dia itu menyalahi daripada perbuatan disebut hadis lain. Yang macam mana disuruh manusia buat baik dia tak buat. Dia larang manusia buat yang jahat dia sendiri buat. Gitu. Ada orang begitu, Allah turutlah sampai negeri akhirat. Keluar dia punya isi perut dia semua sekali. Yang dia pun sampai dia pusing-pusing macam pening sakit sangat. Keluar isi perut. Semua orang tengok dia. Kemudian orang kata, kau ni orang yang aku kenal ni atas dunia ni, kenapa kau jadi begini? Bukankah kau mengajar aku buat baik begini? Kau melarang aku buat jahat begini? Maka aku pada hari ini Alhamdulillah tengok Allah Ta'ala beri kelebihan menjadi ahli syurga. Macam mana bila engkau? Maka kata orang tadi, aku betul lah aku suruh yang baik, larang yang apa namanya yang haram, tapi yang baik itu aku tak buat. Yang haram itu aku buat. Maknanya menyalahi. Jadi ini sama seperti Bani Israel lah bahagian. Ini menakutkan lah. Jadi kata dia wa fi dhammil alim, kada mencela orang alim itu banyak lagi hadisnya. Wa fi hadzal qadar kifayah. Dan dengan qadar ini cukuplah dahulu liman waffaqahu Allah Taala, kepada siapa yang diberikan taufik, siapa yang Allah Taala memberikan taufik kepada. Taala beri taufik. Janganlah kita jadi orang alim yang sebegitu, dan kalau dia orang alim yang sebegitu rugi sangat. Jadi sampai di situ dahulu untuk pendengar ini. Jadi tamatlah kita tentang kelebihan fadilah, kelebihan pada ilmu pengetahuan daripada Qurannya, daripada hadisnya, daripada asarnya, dan juga maksud yang dapat kelebihan itu ialah orang yang mencari kelebihan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung wal fiqhu lughat. Allahumma anfa'na bil ilmi اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه